Okey. Interaksi apa? Interaksi ada dua jenis interaksi dalam definition ni. Ada dua jenis interaksi. Interaksi yang pertama adalah antara organism with other organism. Interaksi yang kedua pula adalah antara organism dengan environment. Itu definition ekologi. Okey, kajian saintifik tentang interaksi antara dua jenis interaksi, organism dengan organism, dan satu lagi organism dengan environment. Itu adalah ekologi, kajian saintifik. Okey, interaksi yang macam mana? Contoh, hubungan parasitism, hubungan commensalism, hubungan prey-predator. Itu adalah contoh-contoh interaksi. Saya interaction tu macam mana interaction? So saya bagi contoh interaction. Commensalism, parasitism, okay, prey-predator relationship. Ini semua adalah contoh-contoh interaction. Okay. Habis tu yang saya bagi contoh ni adalah hubungan antara organism dengan organism. Bagaimana pula kalau organism dengan environment? Apa contoh interaction? Adakah kalau organism dengan udara contohnya? Ada ke hubungan parasitism? Ada ke hubungan commensalism? Prey-predator? Kalau organism dengan udara ataupun organism dengan environment dia, organism dengan air, itu bukan. Yang saya bagi contoh tadi adalah organism dengan organism interaction. Kalau organism dengan environment, apa pula contoh interaction dia? Contohnya proses fotosintesis, proses respiration, proses decaying, okay, proses perebutan ataupun decomposition. Okay. Ini contoh-contoh. Contohnya kalau fotosintesis, pokok adalah organism. Bila dia buat proses fotosintesis, dia akan membebaskan gas oksigen ke udara. Nampak? Jadi oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan ke udara. Jadi ada kaitan tak? Ada hubungan tak? Ada interaction tak sekarang? Pokok dengan udara? Ada. Udara pula bekalkan apa kepada tumbuhan tu? Bekalkan carbon dioxide. Okey, so udara bekalkan carbon dioxide. Nampak hubungan antara pokok dengan udara melalui proses fotosintesis. Kalau proses respiration, terbaliklah. Respiration dia bebaskan CO2, ambil oksigen. Itu contoh-contoh hubungan antara organism dengan environment. So, daripada contoh yang saya bagi tu, patut awak dah boleh faham apa itu ekologi. Kajian tentang interaction antara organism-organism dan satu lagi organism dengan environment. Okay. So, seterusnya, ini semua terminologis. Okay. Terminologis. Bila sebut tentang terminologis, banyaklah yang perlu awak hafal definitionnya. Okay. Tapi kalau kita tengok balik RPS tadi, syllabus kita, dia hanya suruh minta ekosistem, define ekosistem kan? Betul tak? Dia tak ada pula minta suruh define niche, define habitat, kan? Okay. Nampak macam senang syllabus, tapi kadang-kadang awak tahu je lah soalan exam, final exam PSPM nanti, dia boleh tanya advance daripada syllabus. Buktinya SEM 1 dulu dah tanya lebih advance daripada syllabus. Okay. Jadi bacaan tambahan lah sebenarnya yang definition ni. Niche,
habitat. Ini ramai yang tak tahu niche apa dia. Okay. Niche ni bermaksud functional role of an organism in its ecosystem. Okay. Ramai yang tak tahu niche tu. Apa contoh niche? Contoh Contoh katalah satu populasi semut. Okay, dalam satu populasi semut ni, setiap semut ada niche masing-masing, peranan mereka masing-masing. Ada semut askar, peranan dia mempertahankan dia punya sarang. Ada pemaisuri, semut pemaisuri, peranan dia, niche dia melahirkan semut-semut yang baru. Ada semut pekerja, niche dia cari makanan. Jadi itu niche sebenarnya. Niche ini dia bukan hanya saja awak ingat niche ni, niche ni tugas organism tu. Tak semestinya. Okay, niche ni apa saja perlakuan organism tu adalah niche. Contoh katalah burung belatuk. Burung belatuk ni dia suka apa? Dia suka patuk ataupun dia suka ketuk batang pokok. Jadi itu niche dia. Dia suka bernafas. Dia bernafas. Itu pun niche dia juga, perlakuan dia juga. Peranan dia dalam ekosistem iaitu bernafas. Dia suka berak. Pun niche dia juga. Apa saja perlakuan organism tu dipanggil niche. Apa saja functional role organism itu dalam ekosistem yang dia tinggal. Sebab berak pun ada peranan juga. Sebab taik yang dia berak tu nanti ada peranan tak dalam ekosistem taik dia tu? Ada. Kan? Diserap dalam tanah jadi baja ataupun mengalami perebutan. Sebab proses perebutan akan membebaskan gas nitrogen, gas carbon dioxide ke udara. Jadi berak pun ada peranan. Ketuk ataupun patuk pokok pun ada peranan. Apa saja bernafas pun ada peranan. Jadi itu semua adalah niche. Itu semua contoh-contoh niche. Okay. Berbeza dengan habitat. Of course semua orang tahulah habitat tu adalah place or environment where the population normally live. Tempat tinggal mereka lah. Okay. So population, patut ini awak dah tahu. Population definition dia, all the individual of a same species. Mesti same species. Lagi awak dah ingat different species pula. Mesti same species living with the bound of specified area. Kalau community pula, gabungan beberapa populations. Ada S. Nampak? Maknanya lebih daripada satu populasi. All of the populations of different species. Maknanya ada populasi semut, ada populasi burung, ada populasi anak-anak, ada populasi tenggiling. Tetapi semua populasi ini hidup dan berinteraksi antara satu sama lain di dalam satu kawasan, in an area. Barulah dianggap community. Barulah dipanggil community. Okay. Nah, apa itu pula biome? Okay, major life zone. Okay, senang saja biome ni. Terus kita tengok contoh. Baru awak akan tahu apa itu biome. Contohnya tundra, grassland, desert, tropical forest. Maknanya biome ni apa lagi? Savana. Nampak? Ini contoh-contoh biome. Macam mana satu biome dibezakan dengan satu biome yang lain berdasarkan dia punya physical environment, okay, terrestrial, dia punya vegetation type ataupun pokok-pokok yang tumbuh. Contohnya kalau dekat padang pasir, biome padang pasir, okay, desert lagi jadi lain pula kan, desert, okay. Padang pasir. Apa dia? Pokok-pokok yang tumbuh kat padang pasir, cactus. Tapi kalau dekat grassland ni kawasan macam Afrika tu, okay, yang tumbuh banyak lalang-lalang yang tinggi-tinggi tu, okay,
Sama ke? Ada ke cactus kat grassland? Tak ada. Jadi ini yang membezakan satu biome dengan biome yang lain dari segi tumbuhan ataupun vegetation type dia. Okay. Juga dibezakan dari segi physical environment. Physical environment contohnya jenis pasir, jenis suhu, cuaca. Berbeza satu biome dengan biome yang lain. Contoh, saya ambil tundra. Tundra ni kat mana biome dia? Dekat kutub, kutub utara, kutub selatan. Itu tundra. Berhampiran dengan kutub. Jadi, macam mana dia punya physical environment dia? Semuanya dilitupi oleh ais. Banyak dilitupi oleh ais. Berbeza dengan desert tadi. Desert dilitupi oleh pasir. Okay, kalau grassland dilitupi oleh banyak tanah-tanah yang jenis tanah gambut dan sebagainya. Okay, jadi ini yang membezakan satu biome dengan biome yang lain. Dan biome yang kita duduk sekarang dipanggil tropical forest ataupun hutan hujan tropika, hutan khatulistiwa. Khatulistiwa. Kita punya biome sekarang kat Malaysia khatulistiwa. Okay. So, apa beza dia dengan biosphere? Biosphere ni satu saja contoh kat dunia ni, iaitu bumi. Satu je contoh biosphere kat dunia ni, iaitu bumi. Iaitu entire portion of earth inhabited by life. Okay. Biosphere ni dia gabungan beberapa komponen, iaitu yang pertama atmosfer, iaitu awak tahu lah atmosfera, bergabung dengan litosfer, iaitu daratan, bergabung dengan fresh water and ocean yang dipanggil sebagai hydrosphere. So, atmosfer bergabung dengan litosfer, bergabung dengan hydrosphere, dapatlah bumi itu sendiri, sebiji bumi yang dipanggil biosphere. Okay. So itu komponen dia. So boleh nampak dia punya peringkat dia. Level, okay, ecological level of organisation. Dia start dengan organism, kemudian beberapa organism same species hidup dalam satu kawasan dipanggil population, dan beberapa population pula berinteraksi antara satu sama lain, different species population hidup dalam satu kawasan juga dipanggil community. Beberapa community pula berinteraksi dengan abiotic komponennya. Abiotic komponen ni apa benda? Benda bukan hidup. Contohnya udara, tanah, tanah, air. Itu abiotic komponen. So, bila biotic komponen berinteraksi dengan abiotic komponen, biotic komponen tu komponen hidup, benda hidup. Berinteraksi dengan abiotic komponen, benda bukan hidup. Bila benda hidup berinteraksi dengan benda bukan hidup, maka wujudlah ekosistem. Okay. Kemudian beberapa ekosistem pula bergabung membentuk biome. Tambah kat sini biome. Nampak? Nasib baik tak skip. Kalau skip, awak pun terskip juga ilmu. Tak ada. Nota awak missing biome. Okay. So, daripada biome bergabung, semua biome bergabung membentuk biosphere. Okay. Okay. Sebut tentang ekosistem ni, ekosistem dia boleh jadi sekecil-kecil ekosistem, iaitu lompak air. Ni, katalah awak berjalan atas satu tanah yang lembut, kaki awak terbenam dalam tanah tu. Hujan datang, ada lompak air dekat bahagian kaki yang awak terbenam tadi, dekat tanah yang menjadi lubang kaki awak terbenam tu. Kemudian lama-kelamaan ada mikroorganism, bakteria, jentik-jentik hidup dalam lompak air tu. Jadi jentik-jentik bakteria tu benda apa? Benda biotik komponen. Air dalam lompak air tu pula adalah abiotik komponen, benda bukan hidup. Jadi ada tak interaksi antara jentik-jentik dengan air tu? Ada. Dia bernafas, dia ambil oksigen, dia bebaskan karbon dioksida, dia ambil nutrien daripada air tu.
Jadi ada interaksi antara biotik dengan abiotik. Maka lompat air pun boleh jadi satu ekosistem. Dia boleh jadi sekecil-kecil ekosistem lompat air. Dan dia boleh jadi sebesar-besar ekosistem. Contohnya ekosistem Khatulistiwa, hutan hujan. Ekosistem hutan hujan Khatulistiwa, tropical rainforest. Dia boleh jadi sebesar-besar macam tu. Okay, dia boleh jadi sekecil-kecil, dia boleh jadi besar. Jadi ekosistem ni jangan duk ingat, mindset awak duk ingat, oh mesti besar, ekosistem ni mesti sesuatu yang besar. Tak. Dia boleh jadi kecil je. Di sebalik batang kayu yang dah mereput, kan, di sebalik batang kayu yang dah mereput, kalau kita alihkan batang kayu tu, ada anak-anak, ada semut kat bawah batang kayu tu. Jadi itu pun dah boleh jadi ekosistem. Satu ekosistem. Ekosistem di bawah batang kayu yang dah reput. Jadi dia boleh jadi sekecil-kecil ekosistem. Dan ekosistem pula juga boleh jadi sebesar-besar ekosistem. Contohnya ekosistem hutan. Okay, jadi jangan sempitkan pemikiran awak tentang ekosistem ni. Okay, jadi beberapa ekosistem bergabung dalam satu kawasan, tumbuhan yang sama, cuaca yang sama, iklim yang sama, membentuk biom. Kemudian biom, setiap biom ke atas dunia ni bergabung semuanya membentuk biosfere. Dan macam saya bagi tahu tadi, biosfere ni terbina daripada 3 komponen: atmosfer, litosfer, hydrosfer. 3 komponen ini bergabung membentuk biosfere. Okay, so itu tentang ekosistem sedikit. Okay, ini ekosistem, community of different species in a given area. Dalam satu ni apa maksud? Satu, a given area, satu kawasan. Okay, ini keyword dia, interacting. Mesti berinteraksi antara with one another, maknanya antara biotik dengan biotik, komponen berinteraksi, ataupun organism dengan organism berinteraksi. Dan satu lagi apa dia? Satu lagi mesti berinteraksi antara dengan dia punya abiotic component. Contoh physical environment mereka. Contohnya seperti tenaga, dia punya jirim, dia punya udara, dia punya air. Itu semua adalah physical environment. So macam saya kata tadi lah, okay, ekosistem ni senang saja. Dia mesti interaction antara 2 komponen tadi, 2 jenis interaksi tadi. Biotik dengan biotik, benda hidup dengan benda hidup. Satu lagi interaction adalah biotik dengan abiotik komponen. Okay, jadi bila menepati kedua-dua jenis interaction ini, maka boleh kita katakan sebagai ekosistem. Wujudlah ekosistem. Okay, tapi of course perkataan kat depan ni kena ada jugalah. Dia adalah gabungan beberapa community daripada different spesies yang hidup dalam satu kawasan. Contoh tadi saya bagi lompat air, satu kawasan je lompat air, kan? Tapi ada interaksi jentik-jentik dengan bakteria. Contohnya jentik-jentik dia makan bakteria. Jadi ada interaksi biotik dengan biotik, organism dengan organism. Kemudian ada interaksi jentik-jentik ataupun bakteria tu dengan air. Dia mendapatkan nutrien, oksigen terlarut dalam air tu. Jadi ada interaksi antara biotik dengan abiotik. Ingat lagi perkataan A kat depan tu apa maksud? Asexual, acelomate, tanpa. Jadi kalau abiotik, biotik maksudnya hidup. Benda bukan hidup. Komponen abiotik komponen maksudnya komponen bukan hidup. Itu maksud abiotik komponen. Kalau biotik komponen, komponen hidup. Contohnya organism. Okay, alright. So dia bagi contoh lah kat sini, lake ecosystem, rainforest ecosystem. Okay, ini pula mengikut definition Eugene Odum.
Apa itu sebenarnya ekosistem? Okay, dia lebih detail lah definition dia ni. Tapi yang sebelum ni pun dah cukup dah. Awak bagi definition ni, ekosistem dah cukup. Okay, tapi kalau nak tunjuk error, boleh tambah lagi. According to Eugene Order pula, apa dia? Okay, ingat ni topik 2. Topik 2 ni bakal keluar PSPM. Jadi bukan topik untuk jawab multiple choice. Ada kemungkinan boleh keluar structure, kemungkinan boleh keluar essay. Tengok balik marks allocation. Berapa markah untuk PSPM topik ekologi? Ada? Oh, semua tak print out. Cuba tengok line phone yang saya bagi tu, marks allocated. Ekologi berapa markah untuk PSPM, bukan UPS. Berapa markah? Berapa? Oh. Berapa? 7.3. 7.3. 7.3 ni dia boleh jadi essay. Kenapa saya kata dia boleh jadi essay? Mungkin dia letak satu soalan 7 markah. Kan? Awak ingat lagi yang baru-baru ni topik 1 PSPM. Masuk, buka surat pertama. No, essay. Apa? Breakdown ke? Formation ke? Formation triglyceride. Jawab untuk essay. Berapa markah? 7 markah ke berapa markah? Lupa dah. 5 markah. Jadi dia boleh jadi ekologi ni satu soalan je. 7 markah. Essay. Jadi hati-hati. Dia awak ingat 7 markah, tak apalah 7 markah mungkin structure. Tak. Dia boleh jadi essay juga. Okay. Right. Kemudian kita tengok sekarang component of the ecosystem. Macam saya kata tadi, kita ada biotic component dan satu lagi tadi apa dia? Abiotic component. Sekarang kita nak tengok dahulu perincian di bawah biotic component. Apa kumpulan-kumpulan ataupun istilah-istilah yang ada di bawah biotic component. So macam saya kata, biotic component ni adalah living factor in the environment. Okay. Saya sebenarnya dah lama dah ni. Saya bukan nampak sebenarnya. Spek lama, kena tukar spek baru. Tukar spek baru. Spek detective corner. Tak nampak. Buat tahu je. Ni nampak je. Pasport lah. Okay. Saya sebenarnya malas nak pakai. Sebab apa? Sebab saya ni ada photographic memory. Awak tahu apa itu photographic memory? Photographic memory ni dia macam dia tengok sekali je, masuklah memori dia. Dia boleh ingat dah tadi. Dia muka ni, dia boleh ingat dah. Okay. Macam tu lah bila saya baca nota pun, bila saya study, saya boleh ingat muka surat 3, slide atas sebelah kiri ada nota tentang, lepas tu siap boleh ingat warna dia, warna nota tu, tulisan dia warna itu, photographic memory. Okay, tapi bukan semua orang ada lah kebolehan tu, dia kena dilatih selalu. Dia kena dilatih selalu benda tu. Okay, sambung balik. Apakah istilah-istilah ataupun kumpulan-kumpulan yang ada di bawah biotic component? Yang pertama adalah autotroph, di mana autotroph ini berfungsi sebagai producer. Dia berperanan, role dia sebagai producer, role dia. Dalam soalan akan sentiasa keluar perkataan role, peranan. Okay.
So autotroph peranan dia sebagai producer. Okay, ataupun juga digelar producer. Sebab apa? Sebab dia apa definition untuk autotroph? Dia boleh make their own organic compound. Ini ramai student dia terikut-ikut SPM. Dia ingat make their own food. Dia jadi salah kat situ sebab dia guna perkataan food. Kita nak lebih advance. Okay, kita tak sebut food, kita sebut organic compound. Okay, organic compound. Nah, so macam mana dia buat organic compound tu? Sebelum tu kena tanya juga ni, organik ni awak tahu tak apa maksud organik? Organik ni dia mesti ada atom terbina daripada atom C carbon, H hidrogen, O oksigen. Basic mesti ada 3 ni. Kalau ada tambahan seperti phosphorus, nitrogen tak apa, still dianggap organik. Jadi ada 3 basic atom tadi, CHO, barulah benda itu dikatakan organik. Contoh major ni organik ke tidak? Ramai tiap-tiap tahun tanya benda yang sama dan jawapannya pun tak betul. Tiap-tiap tahun. Major organik ke tidak? Organik ke tidak? Siapa kata organik major? Seorang, dua, tiga, 4. Okey. Siapa kata tak organik major? Dekat tangan. Adalah 4 orang. Yang lain tak pasti. Kita tak mahu jawapan tak pasti. Kalau tak pasti ni maknanya awak sendiri tak tahu jawapan dia sebab awak tak tahu reason dia. Kalau kita tanya mereka yang mereka kata organik, dia mesti ada reason. Give your reason. Selalunya soalan PSPM. Give your reason. Kenapa awak kata dia organik? Ataupun kenapa awak kata dia bukan organik? Kena bagi reason. Jawapan dia organik. Major ni organik. Sebab apa? Sebab major of course datang daripada tumbuhan lah. Dekat tumbuhan, sel-sel badan tumbuhan tu bukan ke ada atom karbon CHO. Contohlah dalam sel. Sel ada apa? Ada protein, ada fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer. Lipid. Dalam lipid ada tak atom C karbon? Lipid. Ke awak tak tahu? Kita ambil yang paling awak tahulah, triglyceride. Triglyceride ni salah satu contoh lipid. Salah satu jenis lipid. Triglyceride. 1 molecule glycerol campur 3 fatty acid. Glycerol, fatty acid. Ada tak atom C? Ada. Ada tak atom H? Ada. Ada tak atom O? Ada. Jadi bila ada CHO, maka phospholipid bilayer adalah organik. Phospholipid bilayer yang membina sel pada tumbuhan itu adalah organik. Automatik tumbuhan itu sendiri adalah, badan tumbuhan itu adalah organik. Jadi dia punya batang, dahan semua organik. So, kayu ni, okay, meja yang diperbuat daripada kayu ni pun organik. Okay, sebab ada sel-sel tumbuhan kat dalam composition meja ni. Okay, contoh lain, kita ambil contoh lain. Besi. Besi ni organik tak? Besi. Organik ke tidak besi? Tak ada jawab juga. Besi. Besi apa dia? Dia punya atom dia. Tak tahu juga besi. Apa? Ada tak atom karbon, hidrogen, oksigen? Dia ada ferrum kan? Ferrum, copper kan, iron. Tak ada CHO, jadi besi bukan organik. Ni speaker ni organik ke tak speaker? Tak juga, sebab dia diperbuat daripada plastik kan? Plastik banyak bahan-bahan chemical lain, dia tak ada CHO. Okay, jadi kena tahu beza organik dengan tidak organik. Jadi bila dia refer kepada make their own organic compound, contoh organic compound yang dihasilkan oleh autotroph adalah glukos.
Itu yang paling main dia lah, iaitu melalui proses fotosintesis. Itu cara dia buat makanan dia sendiri, make their own organic compound. Contoh organic compound adalah glukos, C6H12O6. Okay, daripada mana dia buat makanan tu ataupun organic compound tu? From inorganic material. Okay, yang dia perolehi, obtain from the environment. Iaitu contoh inorganic material adalah H2O. Contoh organic material yang lain CO2. Contoh lagi tak ada lah kan, dengan bantuan sunlight, dengan bantuan klorofil, dapat tak glukos? Dapat tak glukos? C6H12O6. Ini equation untuk proses apa ni saya tulis ni? Fotosintesis. So betul tak dia guna inorganic material, iaitu H2O dengan CO2, untuk dia make their own organic material, iaitu glukos. Betul tak? Betul. So itu definition autotroph. Sebenarnya lebih tepat sebenarnya autotroph ni pun dia ada jenis-jenis dia. Foto autotroph, chemo autotroph. Itu contoh-contoh di bawah autotroph. Kejap lagi kita tengok. Sekarang ni yang umum saja dulu, autotroph. Kejap lagi kita tengok pecahan dia pula. Dia ada foto autotroph, chemo autotroph. Okay, so ini definition dia secara umum dahulu. Make their own organic compound from inorganic compound, yang dia perolehi, obtain from environment. Okay, dan autotroph ini dia ciri-ciri dia. Ini ciri-ciri dia, karakteristik dia. Do not eat or ataupun decompose other organism. Dia tak makan organism lain. Sebab apa? Sebab dia boleh buat makanan dia sendiri, make their own organic compound. Okay, dan dia juga tak mengurai, dia tak buat proses decomposition untuk organisma lain. Ini two types of autotroph. Macam saya kata tadi, foto dengan chemo autotroph. Apa beza dia? Beza dia kat sini. Kalau foto autotroph, dia menggunakan light sebagai sumber tenaga. Tenaga untuk apa? Tenaga untuk dia nak buat makanan dia sendiri tadi. Dia perlu tenaga. Okay, ramai yang tak tahu ni. Cuba kita tengok, ada tak dia bagi contoh? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya kena adakan. Okay, contoh ni ada kaitan dengan SEM 1 lah sikit, tapi ada banyak enzim. Nanti awak belajar enzim. Okay, sebelum tu saya tulis dulu equation dia. H2O campur CO2 tadi dalam proses fotosintesis untuk hasilkan C6H12O6. Minta maaf lah tulisan macam tu. Tulisan pakai mouse. Ingat senang ke nak tulis pakai mouse. Okay, now saya tanya dulu soalan ni. Adakah tindak balas ini tindak balas break the bond ke form the bond? Tindak balas ni, tindak balas fotosintesis ni, form the bond ke break the bond? Form the bond, iaitu dia akan form bond ikatan antara C, H dan juga O untuk membentuk glukos. Ini adalah tindak balas form the bond. Untuk tindak balas form the bond, okay, dia perlu release energy ke absorb energy? Dengan lain perkataan, okay, saya tanya yang ni pula soalan dia. Adakah ini tindak balas nak kata apa? Ini tindak balas from simple molecule menjadi complex molecule. Bila simple campur simple molecule dapat complex molecule, of course
dia akan form the bond. Baru boleh jadi complex molecule. Kan? Simple, bergabung jadi kompleks. Jadi ini tindak balas simple molecule tukar jadi complex molecule. Memerlukan formation bond. Bond formation. Nah, soalan saya tadi, nak form the bond, absorb energy ke release energy? Itu soalan dia sekarang. Nak form the bond, absorb ke release energy? Jawapannya absorb energy. Sebab dia nak form the bond. Kalau tindak balas tu break the bond, apa yang akan jadi kepada energy? Release. Tenaga akan terbebas. Sebab itu ada tindak balas, bila awak buat satu tindak balas, bontot tabur uji rasa panas. Kenapa? Sebab ada tenaga dibebaskan. Ada kadang-kadang awak buat bontot tabur uji rasa sejuk. Sebab apa? Tenaga haba diserap, absorb untuk form the bond dalam tindak balas tersebut. Sebab tu bontot tabur uji rasa sejuk je, sebab tenaga haba di sekitar dia diserap dalam tindak balas tersebut untuk form the bond. So, untuk kompleks, senang saja. Dia macam ni, senang je. Kita ambil yang paling simple, yang awak dah belajar. Alpha glucose campur alpha glucose. Simple molecule campur simple molecule dapat kompleks molecule, iaitu maltose. Bond apa yang terbentuk dalam maltose? Alpha glycosidic bond, kan? Alpha 1,4 glycosidic bond yang terbentuk. Jadi ini memang adalah tindak balas simple molecule tukar jadi kompleks, tindak balas formation of bond, di mana akan ada tenaga diserap, absorb energy. Now, energi yang diserap dalam proses fotosintesis inilah persoalannya, tumbuhan ni nak dapat daripada mana? Energy source, sumber tenaga yang dia nak serap untuk form the bond tu, dia nak dapat daripada mana? Daripada mana tu ayat tu? Light. Light akan membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk buat fotosintesis, di mana tenaga daripada cahaya matahari akan membantu dia serap tenaga cahaya tu untuk form the bond between H2O dengan CO2 untuk membentuk glukos yang lebih kompleks molekul. Nampak? Sebab tu beza kuliah video 10 minit dengan saya terang 2 jam. Tu beza. Beza. Sebab tu saya kata kalau awak pilih 2.1, bersedia saja. Kelas banyaklah nak kena ganti. Sebab ini semua saya ajar kuliah ni 2.1 awak yang pilih. 2.1 patut video kuliah 10 minit terang. Ini semua 2.1 ni. Nampak ni tulis kat atas ni 2.1 ekosistem konsep. Tapi of course bila saya terang 2 jam, of course ilmu awak, kefahaman awak semakin membuat-buat. Jadi apa beza dia dengan chemo autotroph? Yang ni ramai yang tak tahu. Chemo autotroph dia menggunakan inorganic chemical sebagai sumber tenaga dia untuk menghasilkan makanan mereka sendiri. Dia tak guna light. Dia guna inorganic chemical. Bahan kimia yang bukan organik. Contoh, dia bagi kat sini bakteria Nitrosomonas sp. Ini nama bakteria, iaitu sejenis nitrifying bakteria. Di mana bakteria ini menggunakan amonium. Amonium adalah contoh inorganic chemical. Dia gunakan amonium untuk dia buat proses, untuk dia buat makanan dia sendiri, make their own organic material melalui proses yang digelar kemosintesis. Bukannya fotosintesis, kemosintesis. Nama proses untuk mereka buat makanan mereka sendiri, make their own organic material, ataupun bahasa SPM-nya make their own food. Mereka menggunakan inorganic
chemical sebagai sumber tenaga. Fahamkan yang tu, sebagai sumber tenaga. Tenaga tu digunakan untuk apa? Form the bond. Form the bond between H2O dengan CO2 untuk membentuk glukos. Glukos itulah food mereka. Their own organic material. Make their own organic material. Buat makanan mereka sendiri. Tapi nak buat tu perlukan tenaga kan. Macam saya kata tadi, nak form the bond tu, nak form the bond between H2O dengan CO2 tu perlukan tenaga. Sumber tenaga je, sama ada dia dapat daripada cahaya, maka dia adalah photoautotrof. Tapi kalau dia dapat sumber tenaga tu daripada inorganic chemical, dia adalah chemoautotrof, untuk form the bond, untuk menghasilkan glukos tadi. Okay, form the bond between H2O dengan CO2 tadi. Okay, itu energy source. Itu maksud energy source, sumber tenaga untuk dia form the bond tadi. Okay, alright. Masih lagi biotic component. Kita tengok pula consumer. Tadi producer dia boleh buat makanan sendiri. Okay, tetapi consumer depend directly or indirectly to the producer for their source of energy. Kalau consumer, mereka perlu makan producer untuk dapatkan tenaga. Okay, jadi untuk dapatkan tenaga, mereka perlu makan producer ataupun kena makan consumer yang lain. Okay, now so consumer can be categorized as herbivore, carnivore. Saya rasa yang ni saya tak perlu explain detail sangat. Patut awak dah tahu apa itu herbivore, carnivore. Okay, seterusnya omnivore. Omnivore pun maksudnya SPM dah belajar. Yang ni saya kena terangkan. Detritivore. Apa beza detritivore dengan decomposer? Ramai yang tak tahu. Apa beza detritivore dengan decomposer? Okay, detritivore ni dia makan detritus. Nama makanan yang dia makan tu digelar detritus. Apa itu detritus? Detritus adalah fragments of decomposing organism. Detritus ni adalah cebisan-cebisan hasil daripada proses perebutan. Siapa pula yang buat proses perebutan? Decomposer. Decomposer, fungsi dia adalah organism that break down apa? Dead organic material. Okay, benda yang dah mati. Okay, dia break down, dia hancurkan. Okay, dan dia convert them into inorganic material and use the decomposition products as a source of energy. Okay, so ini perkaitan antara decomposer dengan detritivore. Contoh, saya bagi contoh. Ada anjing lah, kucing mati kena langgar kereta. Siapa datang dulu? Sebelum tu tengok dulu contoh detritivore. Contoh dia ulat, cacing tanah. Ulat, maggot ni ulat. Beetle, crabs. Maggot ni selalunya ulat yang ada dekat bangkai tu. Ulat bangkai ni. Kalau awak mati tanam dalam tanah, kat badan awak nanti lama-lama ulat tu banyak. Ulat mayat orang weh. Ulat bangkai, maggot. Okay. Decomposer pula, contoh dia apa dia? Decomposer. Contoh decomposer adalah bakteria dan juga fungi. Ingat balik fungi kan? Fungi dia boleh buat decomposition. Macam mana fungi dia buat decomposition? Dia secrete hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme tu keluar daripada badan dia, menghancurkan isi-isi kulit-kulit daging-daging yang ada pada benda yang dah mati tadi.
dan hasil pencernaan tu, fungi tu akan absorb masuk ke dalam badan dia. Ini adalah cara fungi mendapatkan makanan secara saprophytic. Secret hydrolytic enzyme keluar pada badan dia, hancur, enzim tu hancurkan organisma yang dah mati tu, hasil pencernaan baru dia absorb masuk dalam badan dia. Ataupun kita gelar dia external digestion. Okay, kalau awak nak makan cara fungi makan, senang. Air liur awak ludah. Biar air liur awak mencernahkan nasi tu, kemudian awak letak kulit awak, absorb hasil pencernaan nasi tadi. Absorb. Jadi awak dikatakan cara feeding mode awak, modes of nutrition awak, saprophytic. Okay, tapi of course kita tak makan cara itulah, sebab tu kita bukan saprophytic, kita holozoid. Kita ingest dengan digest. Ingest dan digest, itu cara makan holozoid. Kita kena kunyah dulu, hancurkan dulu, kemudian kita telan. Okay, kemudian kita ada enzim dalam badan kita yang menghancurkan makanan tu, kemudian baru kita absorb masuk dalam badan kita. Itu holozoid, cara makan holozoid. Okay, now kembali semula kepada tadi, kucing yang mati tadi kena langgar. Siapa datang dulu? Decomposer ke detritivore datang dulu? Untuk ingat, decomposer ni ada dua contoh, bakteria dengan fungi. Okay, siapa datang dulu? Jawapan dia, decomposer akan datang dulu, bakteria akan datang dulu kepada mayat kucing tu. Okay, dia akan uraikan dulu. Nama proses decomposition, ataupun dalam BM-nya penguraian. Dia akan break down. Nampak keyword dia? Break down dead organic material dulu. Okay, dan hasil breakdown tadi, hasil digestion tu, baru dia absorb masuk ke dalam badan dia, masuk ke dalam badan bakteria tadi. Cara makan dia sama macam fungi juga, cara makan bakteria, saprophytic bakteria ni. Okay, sebab cara makan dia saprophytic. Okay, dia rembes enzim tu cernakan, hasil pencernaan baru dia absorb masuk dalam badan dia. Okay, dia serap masuk. Saya orang ingat dia ada mulut pula, dia makan. Kok mulut tak, dia serap melalui kulit. Tapi of course kita tak panggil kulit lah dalam bakteria tu. Kita panggil badan lah, badan bakteria tu. Permukaan bakteria tu diserap. Okay, dia serap hasil digestion tadi. Okay, so dia akan convert kepada inorganic material. Contoh inorganic material adalah gas yang terbebas keluar. Sebab tu bau busuk mayat yang dah mereput. Sebab apa? Ada gas yang terbebas keluar melalui proses peremputan mayat tadi. Gas seperti nitrogen dan juga carbon dioxide. Itu inorganic material yang dibebaskan. Okay? Dan hasil pencernaan dia akan masuk ke dalam badan dia. Dia gunakan sebagai sumber tenaga lah. Untuk dia nak buat respiration ke, dia nak buat apa ke, proses-proses dalam badan dia, dia perlu tenaga. Jadi dia dapat daripada mana? Hasil digestion, external digestion tadi yang dia diserap masuk dalam badan dia. So nutrien-nutrien yang diserap itulah dia gunakan sebagai source of energy. Okay, source of energy. So bila decomposer dah buat decomposition, ada tak cebisan-cebisan daging-daging yang telah menjadi fragment of decomposing organism. Ada tak cebisan-cebisan tu? Adakah semua 100% dia serap? Kucing yang mati tu, esok tak nampak dah kucing. Kucing tu hilang, habis kena serap dengan bakteria. Ada? Tak, awak boleh nampak cebisan-cebisan daging dia kan? Cebisan-cebisan daging inilah yang dipanggil detritus. Fragments. Okay, fragments. Siapa yang akan datang makan pula fragments ni? Ulat. Maggot akan datang makan. Okay, maknanya nanti awak mati, letak dalam tanah, bakteria datang dulu buat decomposition.
Kemudian barulah ulat-ulat datang makan cebisan-cebisan daging awak tu. Maknanya decomposer datang dulu, buat decomposition. Kemudian barulah detritivore datang, makan pula detritus. Okey. Jadi contoh kat sini earthworm. Awak akan tertanya-tanya, tapi tak tahulah awak tertanya ke tak. Kan? Okey. Earthworm ada ke makan mayat, bangkai? Earthworm makan apa? Earthworm makan apa? Earthworm dia makan daun-daun kering yang gugur di atas tanah. Nah, daun yang gugur di atas tanah, daun tu masih warna hijau. Apa jadi kat daun tu? Mengalami proses apa dulu? Decomposition, pereputan. Kan daun tu akan mereput jadi warna koko, kan? Koko lama-lama terurai kan, jadi serpihan-serpihan. Okey, jadi barulah cacing tanah datang makan detritus itu, fragment-fragment daun tersebut. Kita tak pernah nampak lagi lah ada daun jatuh warna hijau, ada cacing tanah banyak duk kumpul kat situ makan. Tak ada. Okey, dia akan daun tu kering dulu, mereput, masuk dalam tanah, baru cacing tanah makan fragment daun-daun yang dah mengalami pereputan tadi. Apa dia pereputan dalam BI? Decomposition, nama proses tu. Right. So itu cerita dia, beza detritivore dengan decomposer. Nampak? Okay. Kalau harap video kuliah 10 minit, tak ada dia terang macam ni kat awak. Saya pernah nak buat video kuliah dekat 20 minit. Saya punya ketua marah. Bukan marah lah, dia bagi macam tak payahlah buat banyak-banyak, nanti student tidur dengar. Kan? Sedangkan saya ilmu banyak nak dicurahkan. Tapi dia kata tak payah buat 10 minit je. Nanti student tengok lama-lama dia jadi bosan. So saya tak buat. Biarlah saya fikir-fikir balik, tak apalah, bagilah student lain dengar 10 minit, student saya dengar 10 jam. Okay? Senang. My final exam kita dah tahu siapa ranking nombor 1. Okay? Alright. Habis cerita tentang biotic component. Ingat balik tadi, biotic component ada dua. Autotroph yang bertindak sebagai producer. Autotroph ada dua, photoautotroph dengan chemoautotroph. Kemudian kita ada consumer. Consumer ni dia ada berapa jenis lah. Okay, kita ada apa tadi? Herbivore, carnivore, okay, omnivore, detritivore, okay, decomposer. Okay, sekarang komponen yang kedua di dalam ekosistem. Ingat, ekosistem ada dua komponen, biotic component dengan abiotic component. So sekarang apa itu pula abiotic component? Dia mestilah non-living factor. Contohnya physical, chemical. Okay, component of an ecosystem. Kalau physical ni contoh dia apa dia? Contohnya water. Water physical. Benda kita boleh pegang. Temperature. Temperature ni lebih kepada chemical. Okay. Cahaya. Okay. Nutrient. Nutrient lebih kepada chemical. Okay. So non-living factor ni kita boleh pecah lagi kepada physical component dengan chemical component. Kalau physical ni selalunya tanah, udara, air. Okay. Kalau chemical component, nutrient, temperature, humidity. Humidity pun maksudnya bukan chemical, humidity pun physical juga, kelembapan. Okay. Suhu, cahaya, itu semua abiotic component. Okay. So abiotic component pecah kepada 3, iaitu atmosphere, hydrosphere dengan lithosphere. Yang ni saya dah jelaskan tadi apa maksud setiap satu tu. Atmosphere, lapisan udara. Hydrosphere merujuk kepada air tawar dan juga air masin. Air tawar kita panggil fresh water, air masin kita panggil marine. Okay. Kemudian lithosphere, daratan. Okay. Land, soil dengan sediment. Gabungan antara soil dengan sediment. Okay. Habis komponen. Okay.
Ini pula interaction. Jenis-jenis interaction. Ini pun saya tak pergi detail sangat lah. Kita tengok dulu interaction between biotic components and, dia tak tambah ni, menyebabkan awak lagi baca awak tak faham ayat ni. Between biotic component dengan between biotic component with dengan siapa? Biotic juga. Sebab tu dia tak eja lagi sekali. Sebab kat sini dia nampak ada S. Tapi kalau orang yang lemah BI, dia ingat interaction biotic component between biotic component. Biotic component dengan siapa? Rupanya biotic component dengan biotic component juga. Okay. Kita mulakan dengan competition. Dengar. Interaction saja mula dengan perkataan a relationship. Mesti mulakan dengan perkataan ni. A relationship. Satu hubungan. Di mana baru sambung ayat tu. Two or more individual strive to obtain same limited resources. Awak tak boleh kata same resources. Kalau same resources, belum bersaing. Sebab sumber tu masih banyak. Dia kena limited dulu. Baru boleh ada persaingan. So, mesti ada. Perkataan same pun mesti ada. Perkataan limited pun kena ada. Same limited resources. Strive to obtain. Strive tu maksudnya macam bergelut. Dia bergelut. Okay? Untuk memperolehi sumber yang sama dan terhad. Same limited resources. Sebab kalau awak hanya kata same resources saja, katalah ada 5 juta tempat kat universiti, perlu ke awak bersaing? Tak, semua boleh dapat masuk. Tak perlu bersaing pun. Tak perlu ada competition pun. Cuba kalau ada 2 tempat je kat universiti, 2 tempat, limited lah sekarang resource dia. Sumber awak nak masuk ke universiti. Bersaing tak awak semua? Bersaing. Same. Universiti satu je. Satu je universiti kat Malaysia ni. Lepas tu offer 2 tempat je. Tak ke bersaing? So baru timbul competition. Dia mesti strive to obtain same limited resources. Okay? Dia tak kira sama ada 2 ataupun lebih individu. Ada 2 jenis competition. Intra-specific competition dengan inter-specific competition. Kalau intra, competition between same species. Kalau inter-specific competition, competition between individual from different species. Intra ni maksudnya sesama mereka saja. Sesama same species. Kalau inter, antara. Contohnya international. Apa maksud international? Antara bangsa. Internet dengan intranet. Ke awak tak tahu beza? Awak tahu beza tak? Internet dengan intranet. Kalau intranet ni contohnya dalam kolej dia punya line tu kolej yang bekalkan. Kalau internet sampai dia punya line tu sampai ke luar negara pun boleh akses lagi. Okay? Dia local. Kalau intra ni local. Okay? Kalau inter ni international punya. Okay? Luaran. Okay? So itu beza intra dengan inter. Intra ni sesama saja, sesama kita saja. Sesama mereka saja, sesama same species saja. Kalau inter, antara different species. Okay? International maksudnya antara bangsa. Antara bangsa Malaysia, ada ke bangsa Malaysia? Okay? Antara penduduk Malaysia dengan Thailand. International. Tapi kalau sesama kita aja, intra. Tapi jangan orang sebut intranational.
Okey. Contohnya intra-kota. Pernah dengar? Bas intra-kota. Tak pernah dengar. Maknanya bas tu dia dalam kota raya tu saja dia berlega. Dia tak pergi negeri lain. Intra-kota. Sebab tu ada bas nama, ada syarikat bas nama intra-kota. Dalam kota raya tu saja dia berlega, bas tu bergerak. Dia tak ada lah pergi sampai negeri lain. Sebab tu nama bas tu intra-kota. Okay, alright. So ini contoh lah competition, interspecific competition antara Paramecium aurelia dengan Paramecium caudatum. So kita boleh nampak kat sini, kalau dia duduk dua bika ataupun dua bika lah selalunya, dua culture. Culture ni apa benda? Culture ni dia macam satu populasi bakteria ataupun protozoa. Paramecium aurelia ni sejenis protozoa. Paramecium tu protozoa. Dia di bawah grup protozoa, kingdom protista. Okay. Jadi bila separate culture maksudnya separate population. Tapi kita untuk protozoa kita tak panggil population, kita panggil culture. Pelik lah kalau kita sebut populasi paramecium. Tak, kita sebut culture. Okay. Separate culture. Jadi dua populasi yang berbeza, yang langsung tak ada, dua tempat yang berbeza, dua kita biarkan dalam satu bika A, satu lagi Paramecium caudatum bika B, aurelia bika A. So apa jadi? Kedua-duanya meningkat naik pembiakan mereka. Kedua-duanya meningkat naik. Tetapi bila kita combine culture, kita combine dalam satu bika, berlaku tak persaingan untuk mendapatkan nutrien. Bila aurelia dengan caudatum ni kita letak, biarkan dalam satu bika, dia bersaing tak untuk dapatkan nutrien? Ya, bersaing. Kita dapati siapa yang kalah ni? Siapa yang kalah? Caudatum kalah, aurelia menang. Kenapa? Pernah soalan tanya, Kenapa aurelia boleh menang terhadap caudatum? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, mungkin aurelia mempunyai lebih efisien cara dia makan. Cara dia mendapatkan makanan tu lebih efisien untuk mendapatkan nutrien. Tak tahulah, mungkin cara dia berenang kan lebih efisien, senang dia nak dapatkan nutrien berbanding caudatum. Mungkin berenang lembat ke, lambat sikit nak dapat makanan. Jadi sebab tu aurelia yang menang, membiak dengan lebih banyak. Sebab cara dia mendapatkan makanan lebih efisien. Mungkin satu lagi sebab, kalau kita tengok, kenapa caudatum yang graf warna biru tu turun? Maknanya berlaku pengurangan jumlah. Ada kemungkinan juga aurelia tadi makan caudatum. Aurelia pula pergi makan caudatum. Jadi aurelia boleh beranak pinak dengan banyak. Caudatum lama kelamaan semakin sikit graf dia. Pernah ditanya soalan ni. Okay, pernah ditanya, kenapa aurelia meningkat naik, populasi caudatum menurun? Okay, ada banyak kemungkinan. Itu dua contoh kemungkinan lah saya bagi. Okay. Kemudian parasitism. Okay. Tengok parasitism pun dia start dengan perkataan apa? A relationship in which one species benefit and the other adversely affected. Adversely ni apa maksud? Sebaliknya lah. Maknanya satu dapat faedah, satu dapat rugi lah. Adversely affected. Okay. Jadi apa jadi kat sini ada dua jenis parasit, satu ektoparasit. Okay, satu ektoparasit, yang kedua adalah endo. Kalau ekto ni dia feed on the external surface. Contohnya nyamuk. Nyamuk dekat luaran saja. Ekto maksudnya luaran. Dia dapatkan benefit daripada perumah dia. Contohnya manusia. Nyamuk tu datang sedut darah, nyamuk tu pun belah. Nyamuk dapat faedah, nutrien daripada darah awak. Awak tak dapat apa? Dapat sakit gatal, darah kurang. Okay. Jadi awak adversely affected, dapat rugi. Okay. Kalau endoparasit, dia live within their host. Ingat, dia guna perkataan host. Bila sebut parasit saja, mesti ada host, perumah. Mesti ada perkataan host. Okay, live within their host, duduk dalam perumah. Contohnya cacing pita.
tapeworm. Okey. Cacing pita dia melekat dalam usus awak, dalam usus. Jadi setiap kali awak makan nasi, dia pun ambil kesempatan makan juga nasi yang awak makan. Okey. Dia hidup dalam usus. Okey, tapeworm ni. So awak dapat kerugian lah. Kerugiannya apa dia? Kerugiannya awak patut makan nasi 5 kilo, rupanya awak dapat 4 kilo je. 1 kilo dapat kan tapeworm tadi. Tipu kan, sebut 5 kilo, saya tulis betul pula 5 kilo. Pergi 1 kilo jangan. Okey, kadang-kadang tapeworm ni pun dia curi nutrien lah. Dia curi nutrien dalam usus awak. Jadi awak rugi. Okey, awak yang rugi, host yang rugi. Okey, dan kadang-kadang tengoklah tapeworm ni dia boleh melekat dekat usus, dinding usus. Jadi awak nak cuba berak keluar pun tak keluar dia. Dia ingat lagi hari tu saya tunjuk kepala dia. Kepala tapeworm tu macam mana kepala dia. Dia ada hook dengan sucker. Sucker ni dia macam boleh melekat kat dinding usus tu. Sucker. Awak pernah tengok apa orang panggil apa benda tu? Cop ke? Yang tandah ni. Pernah nampak cop tandah tu. Kalau tandah mangkuk, tandah tersumbat guna cop tu. Itu sucker. Ada dekat kepala tapeworm. Lepas tu dia ada hook. Dia ada benda macam tajam-tajam. Boleh cangkuk dekat dinding usus awak. Jadi berak pun tak keluar-keluar. Sebab dia cangkuk kat usus awak. Tolak pun tak keluar-keluar. Kemudian dia ada sucker, dia boleh melekat dekat dinding. Okey, memang takkan keluar dengan lain perkataan. Okey. Jadi itu cara dia hidup dalam usus perumah. Okey, tapeworm tadi. Alright. Kemudian predation asalnya tak perlu saya terangkan sangat. Predation ataupun nama lain dia prey-predator relationship. Itu nama lain dia. Prey-predator relationship. Of course, predator akan eat prey. Pemangsa akan makan mangsa. Ini graf dia. Ramai student dia tak tahu ni. Contohnya, keluar graf macam ni. Satu graf macam ni. Kemudian satu graf lagi macam ni. Graf mana prey, graf mana predator. Graf biru prey ke predator? Ya? Ini pernah keluar ni soalan PSPM. Dia logiknya pada selalunya paksi X adalah time. Paksi Y ni dia punya bilangan population dia lah. Dia punya bilangan organism tu dalam population tersebut. Kita selalu gelar apa tah? Number total of N. Selalunya kita sebut N. Okay, N ni adalah total number of individual in a population. Okay, so tengok time pada kosong. Siapa paling banyak, siapa paling sikit? Siapa banyak? Biru ke merah? Biru. Logiknya mangsa lagi banyak ke pemangsa lagi banyak? Ular banyak ke katak banyak dalam rumah awak? Ular banyak ke katak banyak dalam rumah? Ke dua-dua tak ada? Tak apa ni dalam knowledge ni. Katak banyak ke ular banyak? Katak banyak. Pemangsa kena lagi banyak. Jadi yang graf biru tu apa dia? Prey ke predator? Yang biru ni. Ni, ini 1, ini 2, ini 3. Kau tak reti baca skala graf. So siapa lagi banyak ni graf pada masa kosong hari ni? Graf mana? Biru ke graf merah yang banyak ni? Biru banyak. So siapa dia graf biru? Prey ke predator? Prey. Tengok kat sini pun dah tahu ni. Buat kat sini. Boleh nampak lah. Okay, ikut logik. So kenapa ni? Bila prey bertambah, apa jadi dekat bilangan predator? Bertambah juga. Nampak? Sebab apa? Sebab sumber makanan makin banyak. Jadi predator, pemangsa, ular pun lagi banyak lah. Sebab katak banyak. Tapi bila predator banyak, katak banyak dimakan oleh ular, menyebabkan populasi katak turun. Menyebabkan ular tak cukup makan. Menyebabkan populasi ular pun
turun balik. Bila populasi ular turun, katak boleh membiak bersukaria tak? Boleh, naik balik. Bila katak banyak, ular pun sumber makanan banyak, membiak juga banyak. Bila ular banyak, apa yang dekat katak? Populasi katak banyak kena mati sebab dibunuh oleh ular, dimakan oleh ular. Itu dia punya hubung kait dia. Predation. Graf hubung kait. Okey, saya stop dekat commensalism lah. Okey, dah 6.30 lebih. So saya stop dekat commensalism. Kita jumpa next class pula. Thank you. 这好像已经高了，有点担心。哦。